Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Yang kali adalah kita memandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana lipat dan kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini, dapat kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran kita pada malam ini seperti yang kita rancang, kita ceramah Maulid Rasul pada malam ini, dan kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Guru Bapak Khairul kerana sudi menerima jemputan kita pada malam ini. Pada awalnya kita rancang kita jemput Ustaz Henry, tapi dengan PKP jadi kita Henry dah pergi melintas pada daerah kan, dia duduk atas tak. Jadi alhamdulillah kita jemput Bapa, dan Bapa sudi datang pada surau kita pada malam ini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapa Khairul pada malam ini, guru kita, akan dapat bermanfaat pada kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Apa yang akan Bapa sampaikan pada kita ini memberi kebaikan pada kita semua untuk menentukan kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan berbesar hati menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah Ustaz pada malam ini. Ada itu boleh. Yang boleh. Saya tak selesa pakai yang kena pakai macam ni. Boleh. Tak apa. Saya tak apa selesa. Tak apa, pegang tak apa. Saya pegang. Pegang. Pegang tak apa. Boleh ada suara. Ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita apa kuat. Kuat. Boleh. Dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم اللهم بجاه الفاتح لما أغلق
افتح لنا بها من كل باب خير فتحته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بها بخاتمة الراجين الناجين الذين قيل لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وبجاه ناصر الحق بالحق وانصرنا بها على جميع أعدائنا في الظاهر والباطن نصر الذي قيل له أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم اهدنا بها صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati pengurusi majlis, Al-Fadhil Ustaz Sa'ad, Ustaz Basri, dan juga ustaz-ustaz yang lain yang saya tak kenali serta tidak merendahkan kedudukan mereka yang tak mampu saya nak sebutkan nama satu persatu. AJK Surau Nur Muhammadi, hadirin hadirat, muslimin musliman yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini untuk majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk meraihkan majlis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana saya berada di hadapan tuan-tuan puan-puan ni baru saya faham. Jadi saya ni bidan terjun lah. Jadi walau bagaimanapun itu sudah menjadi ketentuan dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala semenjak di azali lagi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Surau Nur Muhammadi ini saya lah yang bagi nama. Tapi ni baru main.
melalui perantaraan Ustaz Basri, dan minta tolong letakkan nama surau ini. Jadi saya bagi beberapa nama, lalu dipilih salah satu daripada nama itu, surau Nur Muhammadi. Jadi pada malam ini saya nak berbincang ataupun nak berkongsi maklumat dengan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian mengenai sebab apa dinamakan surau ini Nur Muhammadi. Apa yang tuan-tuan faham mengenai Nur Muhammadi? Nur Muhammadi, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, adalah ciptaan yang mula-mula atau yang pertama-tama sekali yang dicipta, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dijadikan Nur Muhammadi tidak ada ciptaan. Sebab itu seorang sahabat yang bernama Abdullah, yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai permulaan apakah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada dijadikan semua perkara yang lain. Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf, disebut Sayyidina Jabir berkata, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'i. Qala nuri, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, wahai Rasulullah, engkaulah ibu dan ayahku, oleh itu beritahukan kepada aku apakah permulaan suatu yang dijadikan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua perkara. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Sayyidina Jabir bahawa awal ciptaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada diciptakan semua perkara ialah nuri, cahaya aku. Itulah yang disebut sebagai An-Nurul Muhammadiyyu. Dia panggil cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Taman Pulasan ini dia ada berapa pasar? Saya pun tak tahu. 3 pasar. Surau ada berapa? Satu yang Nur Muhammadi. Awal surau yang dibina dalam Taman Pulasan 3 fasa, kan? Baik. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, jadi pertama sekali kita mengikut awal surau yang pertama dibinakan di dalam Taman Pulasan ini, surau Nur Muhammadi. Ini kali pertama, alhamdulillah saya datang tengok, cantik dan nampak, orang panggil suasananya elok dengan hijau campur putih, nampak lembut. Kan, nampak lembut. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammadi ini, kemudian nur ini dijadikan, diletakkan di mana? Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nur Muhammadi ini di belakang
tulang belakang, panggil sulbi, tulang belakang Nabi Adam alaihi salam. Kemudian satu hari Nabi Adam alaihi salam ini melihat para malaikat datang di sebelah hadapannya berpusu-pusu, berduyun-duyun. Tiba-tiba malaikat ini pergi di belakang Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam terkejut. Kenapa datang sebelah hadapan tapi bila-bila duduk di belakang? Lalu Nabi Adam alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, kenapa para malaikat datang di hadapan aku kemudian mereka duduk di belakangku?" Maka menjawab Allah Subhanahu wa taala, memberitahu, mewahyukan pada Nabi Adam alaihi salam bahawa malaikat yang datang kepada engkau itu dan mereka duduk di belakang engkau kerana di belakang engkau itu ada Nur Muhammadi. Nur Muhammadi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan pernah membaca ayat Quran kan? Wa idh qala rabbuka lil malaikah usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam." Maka semua para malaikat sujud pada Nabi Adam alaihi salam kecuali iblis yang kan dia takabur dan dia tergolong daripada kalangan orang-orang kafir. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apa yang saya nak ceritakan di sini, zahir ya, malaikat ni sujud pada Nabi Adam. Tapi realiti al-waqi' al-malmus, hakikat realitinya para malaikat ni sujud kepada Nur Muhammadi. Sujud kepada Nur Muhammadi yang berada di belakang Nabi Adam alaihi salam. Zahirnya kita nampak malaikat ni sujud pada Nabi Adam, tapi hakikatnya, realitinya mereka sujud kepada Nur Muhammadi, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di belakang Nabi Adam alaihi salam. Baik. Ini namanya mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya cerita sejarah dulu. Saya lagi bawa kita ambil poin pelajaran daripada ini. Kemudian cahaya ini tuan Nabi Adam alaihi salam dia berpindah pula kepada mana? Kepada anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Syith. Nabi Allah Syith. Itu anak Nabi Adam alaihi salam yang menyerupai Nabi Adam alaihi salam. Dia panggil anak bapa lah. Serupa sebiji dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berpindah pula kepada Nabi Nuh. Duduk di belakang Nabi Nuh. Sebab itu ulama mengatakan bahawa punca terselamatnya Nabi Nuh alaihi salam dapat mendarat di atas bukit Judi dengan selamat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya Nuh ihbit bisalam." Nuh, turunlah daripada bahteramu itu dengan selamat. Dapat selamatnya Nabi Nuh dan juga kaum umatnya ialah dengan sebab adanya Nur Muhammadi di belakang Nabi Adam alaihi salam. Jadi di sini dapat kita faham Nur Muhammadi itu punca kita ini selamat. InsyaAllah kalau dalam surau, dalam taman pulasan ini, surau Nur Muhammadi ini diimarahkan.
Sembahyang 5 waktunya cukup jemaah. InsyaAllah dalam surau Nur Muhammadi ini ada program kuliah selepas maghrib tiap-tiap malam, dan juga pada waktu lain ada aktiviti kebaikan dan kebajikan. InsyaAllah taman belasan tuan-tuan yang duduk ni selamat, barakah, tabarruk, ambil barakat sempena Nur Muhammadi. Nama Nur Muhammadi yang dibangsakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana apa tuan-tuan? Kerana setiap perkara yang berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah perkara itu akan jadi mulia, perkara itu akan jadi baik. Kan? Tiap-tiap perkara yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surau tuan-tuan puan-puan ni ada kaitan. Sebab apa kita ambil nama surau An-Nur Al-Muhammadi, surau yang dibangsakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah selamat. Baik, ikhlas saya nak tanya lah ni, dalam taman ni berlaku lagi rompak kan? Tak ada kan? Berlaku tak kecurian? Ada? Ada jugalah. Kira selamat lah. Dalam taman ni kita tengok ada orang menjadi. Ada tak? Tak ada. Kira selamat lah tu. Barakah Nur Muhammadi. Kan keberkatan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana apa? Kerana kata Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasa sirruhu, dia menyebut wa 'inda dzikri salihin tanzilur rahmatu. Ketika mana kita menyebut nama orang-orang soleh, contohnya kita sebut nama Imam Syafi'i, kita sebut nama Imam Malik bin Anas, kita sebut nama Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Sabit, kita sebut nama Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, kita sebut juga nama Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan juga a'immah yang lain. Mereka adalah orang-orang soleh. Jadi ketika kita menyebut nama mereka ini, rahman Allah Subhanahu wa taala akan turun. Bagaimana kalau kita menyebut nama ketua bagi orang soleh, Sayyidus Salihin, Sayyidus Sulaha, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sebut Nur Muhammadi, Nur Muhammadi itu di antara yang terbangsa, yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah rahmat Tuhan akan melimpah-limpah ruah, akan tercurah-curah itu kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Ini sambil-sambil kita pelajari fawaid, kan? Kemudian tuan-tuan kita kembali balik kepada cerita tadi. Ini bukan cerita dongeng, cerita benar, kan? Tak cukup 30 minit ni cerita. Boleh kot lajak. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, kemudian Nur Muhammadi yang berada di belakang Nabi Nuh tadi, yang menjadi asbab selamatnya Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya daripada tufan air bah yang besar tadi, berpindah pula kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nur tu berpindah pula kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Duduk di belakang Nabi Ibrahim. Kan duduk di belakang Nabi Ibrahim. Maka dengan sebab adanya Nur Muhammadi itu di belakang Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam terselamat daripada terbakar dengan api yang besar. Kan?
Kan kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam rimbunan api yang besar. Iaitu kalau kita nak tengok ceritanya mengenai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Itu ayat menceritakan Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim. Iz qala lahu tu rujuk pada Nabi Ibrahim. Ingatlah ketika Allah Taala berfirman pada Nabi Ibrahim, Tuhan kata apa? Aslim. Aslim di sini bukan makna masuk Islam. Aslim di sini dengan makna taslim. Bukan taslim balik pulau. Sini ada tak taslim? Tak ada. Alhamdulillah, berkat Nur Muhammadi. Kalau ada, insya-Allah akan keluar. Sini tak ada taslim kan? Ada. Tak ada, alhamdulillah. Kena kawai. Jangan bagi ada. Baik. Jadi aslim di sini dengan mana taslim. Taslim dengan mana apa? Serahkan 100% jiwa raga kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslim dengan mana istislam. Serah 100% jiwa raga kita, hati kita, jiwa kita, roh kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan bagi Tuhan yang mentadbirkan, yang mengaturkan seluruh alam ini. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak perzahirkan, adakah Nabi Ibrahim mengotakkan kata-kata dia itu benar atau tidak benar, ataupun panggil bahasa kita panggil cukup cakap lain ikut buat lagu lain, cakap tak serupa bikin kan. Jadi tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, dengar. Maka Allah Subhanahu, kita pendekkan cerita, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Ibrahim diangkat, kemudian diikat habis seluruh badannya ni, termasuk tangan kakinya diikat habis. Lalu Namrud pun mengumpulkan kayu api. Tuan-tuan tahu berapa hari? Selama 40 hari. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau kayu api itu dihimpun selama 40 hari, banyak mana dia punya timbunan dia tu besar dia. Tentu besar dia kalau tak pun bukit tu lah. Bukit tu, bukit apa tu? Bukit Malau. Lebih kurang tu lah. 40 hari dia kumpul kayu, 40 hari kumpul kayu. Sehingga ada seorang perempuan yang kerjanya jahit baju, dia ambil upah jahit baju, dia beli kayu api, dia pun himpun kayu sekali nak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara nak dibakar Nabi Ibrahim itu dikurung dalam satu kandang. Cukup 40 hari. Depa pula bakar api. Bakar api itu tuan-tuan selama seminggu. Duk menyala, tak habis lagi kayu tu seminggu. Tak habis lagi kayu. Lalu barulah depa nak Nabi Ibrahim salam di dalam api tersebut. Aku kata, cerdik tak cerdik? Sepatutnya letaklah siap-siap Nabi Ibrahim dalam himpunan tu. Ni bakar dulu, barulah nak pergi campak. Tu kata cerdik tak cerdik? Kita jangan buat begitu. Lalu maka ketika itu buntu fikiran mereka. Datang syaitan menyerupai seorang lelaki bagi ilham dekat Namrud. Dia kata, kita buat satu alat yang digunakan untuk mencampak, melontarkan di dalamnya. Sungguh juga. Lalu dia pun buat pula satu alat tu dia panggil minjani, alat pelontar. Kalau bahasa sekarang dia panggil qadhif.
alat pelontar untuk melontarkan, diletakkan Nabi Ibrahim dalam alat tu, lontar masuk dalam api. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita ringkaskan cerita kan bahawa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan dalam api itu, maka semua malaikat-malaikat di langit itu berteriak, bertempik. Sehingga ada malaikat kata, ya Rabbana khaliluka qad ulqiya finnar. Wahai Tuhan kami, kekasihmu itu dicampakkan, dilontarkan dalam api, maka izinkanlah kepada kami nak tolongnya. Tuhan kata apa? Kalau dia minta tolong kepada kamu, aku izinkan. Tapi kalau dia tak minta tolong kepada kamu, biarkan dia. Fakhallauhu fa innahu baini wa bainah. Maka biarkan dia, ini urusan aku dengan dia. Tengok, Tuhan kata ini urusan aku dengan dia. Ini tadi ni, yang ayat kita baca tadi kan. Lalu datanglah malaikat yang menjaga api, yang menjaga angin. Dia kata, wahai Nabi Ibrahim, apa-apa hajat keperluan engkau kepada aku yang boleh aku bantu? Aku ini boleh memerintahkan angin menerbangkan semua api-api ini ke tempat yang lain. Maka Nabi Ibrahim kata, aku tak ada apa-apa hajat. Kerana apa dalam dia? Dalam dirinya ada rahsia taslim, penyerahan 100% bulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, datang pula malaikat yang namanya khazinul miyah, malaikat yang menjaga air. Malaikat ni kata nak bagi bantuan. Kalau engkau nak suruh aku perintahkan semua air-air untuk memadamkan api ini, aku boleh. Nabi Ibrahim kata, aku tak nak kan. Akhirnya tuan-tuan, kita ringkaskan lagi. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Bila datang malaikat Jibril alaihi salam, Jibril kata, ya Nabi Allah, alaka ilayya hajah. Wahai Nabi Ibrahim, ada apa-apa hajat pada engkau yang aku boleh bantu tolong? Ibrahim kata apa? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun kepada engkau wahai Jibril, aku tak ada apa-apa hajat pertolongan. Tapi kalau kepada Allah, ya ada. Maka Jibril alaihissalam pun kata macam tu, salhu, mintalah dekat Tuhanmu. Maka Nabi Ibrahim jawab kata, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah permintaan aku itu, Allah Ta'ala tahu keadaan situasi atau kondisi aku sekarang ini. Cuba tuan-tuan lihat kan. Lepas tu tuan-tuan, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qulna, kami pun berkata, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah sejuk, wasalaman ala Ibrahim, dan selamat atas Ibrahim. Zahirnya kita nampak begitu, selamat tu. Tapi realiti dan hakikatnya selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ialah kerana ada nur Muhammadi di belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa begitu? Kerana cahaya nur Muhammadi ni tuan-tuan, dia lebih power, lebih kuat lagi daripada cahaya api Numrus. Buktinya mana? Buktinya waktu ketika Sayyidatina Aminah, ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita baca dalam sirah nabawiyah, bahawa ibu Nabi kita ni waktu mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak berasa berat, dia tak berasa susah, dia tak berasa berat badan, ringan biasa. Sampailah waktu Nabi Sayyidatina Aminah ni nak melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aminah, aku lihat yang keluar daripada kemaluanku itu cahaya, yang di mana cahaya ini keluar menerangi qusur Syam, kota-kota di negeri Syam, cahaya habis.
Waktu ketika keluarnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, api Majusi yang 2000 tahun tak pernah padam. Api Majusi yang disembah oleh puak-puak Majusi yang menyembah api ni 2000 tahun tak pernah padam sekalipun. Keluarnya cahaya ni padam api itu. Kuatnya Nur Muhammadi. Jadi apa yang saya harapkan daripada tuan-tuan puan-puan, jadikan surau Nur Muhammad ini satu kekuatan menerangi surau Taman Pulasan ni. Taman Pulasan ke semua. Hadirin hadirat yang menjadi ahli jamaah di sini, jadikan sebagai satu kekuatan diri kita. Dengan surau ini semangat kita untuk kita kuatkan di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menyebarkan agama Islam dan juga syariat Muhammadiyah dan sebagainya. Jadikan satu semangat yang kuat. Itu maksud saya nak sampaikan di sini. Baik, tuan-tuan. Dan di sebalik cerita ni banyak lagi cerita-cerita yang lain, rahsia-rahsia yang lain yang kita boleh ambil daripadanya. Tapi saya tak keluar daripada tajuk Nur Muhammadi. Baik. Kemudian tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, Nur Muhammad ni dia berpindah daripada belakang Nabi Ibrahim AS ke mana pula? Iaitu dia berpindah pula sampailah kepada kepada ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah. Baru duduk di belakang sulbi, tulang belakang Sayyidina Abdullah. Sebab tu Sayyidina Abdullah ni tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, di tanah haram Mekah dia diberi gelaran dengan nama Misbahul Haram. Misbahul Haram, pelita atau lampu tanah haram. Itu panggil gelaran yang diberikan kepada ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh penduduk-penduduk Mekah. Kan? Digelar sebagai Misbahul Haram, pelita tanah haram. Kenapa? Jawabnya tuan-tuan, kerana Sayyidina Abdullah, ibu ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apabila dia berjalan pada waktu malam, dia tak perlu pakai torchlight. Dia tak perlu pakai lampu. Kita ni pakai handphone kan, lampu handphone, dia tak ada. Tiap-tiap tempat yang dia berjalan, dia semua diterangi dengan cahaya. Dari dia ni ada cahaya keluar, terang cahaya. Kan? Itulah dipanggil cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke dalam belakang ayahandanya. Kemudian nur itu berpindah pula kepada ibunya, Sayyidah Aminah, Sayyidatina Aminah. Duduk bersama lama di situ. Kemudian yang kita keluarkan tadi, waktu ketika Sayyidatina Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nak melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Aminah kata, aku lihat yang keluar daripada kemaluanku itu nurun, cahaya yang menerangi kota-kota Syam. Cahaya dia tu sampai terang kepada kota Syam. Tuan-tuan bayangkan, Mekah dengan kota Syam, adakah daripada Gajah Teriak main Taman Pulasan? Adakah jarak dia begitu? Masafah dia perjalanan? Tak. Mekah dengan Syam jauh. Tapi cahaya tu, kan, kata Siti Aminah, aku lihat kota-kota Syam nampak terang menerang. Itu ada isyaratnya. Isyaratnya bahawa dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan sampai di situ. Itu ada isyarat ni lah. Tapi kita nak cerita begitu. Baik. Maka sekarang persoalannya tuan-tuan, Nur Muhammadi itu
duduk di mana lah ni? Duduk di mana lah ni? Berpindah daripada Nabi Adam kepada Nabi Syis, daripada Nabi Syis kepada Nabi Nuh, daripada Nabi Nuh berpindah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berpindah pula sampai kepada ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah. Daripada Sayyidina Abdullah berpindah pula kepada Sayyidatina Aminah. Daripada Sayyidatina Aminah keluar cahaya tu ke alam ini. Sekarang Nur duduk di mana? Duduk kat surah Nur Muhammad inilah. Nur itu sekarang duduk kat surah Nur Muhammad inilah. Ini yang disebut sebagai An-Nurus Sari fil Akwan. Nur yang berlegar, nur yang berjalan di dalam alam. Nur Muhammad itu sekarang, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, berlegar dalam seluruh alam. Apa yang kita dapat hari ini, nikmat Islam, adalah daripada Nur Muhammadi. Nikmat Islam itu adalah min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat hari ini, nikmat iman, itu adalah daripada anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat hari ini, kita dapat nikmat makrifah. Kita dapat mengenai Allah, kita dapat mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat mengenai awamirillah, segala apa yang diperintah oleh Allah. Kita dapat mengetahui nawahihi, segala yang ditegur, yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Itu semua nurul ma'rifah adalah nur Muhammadi, daripada anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan, kita dapat hari ini dapat berbuat ibadat kepada Allah. Kita dapat sembahyang berjamaah 5 waktu. Kita dapat baca Al-Quran. Kita dapat baca hadis Nabawi Al-Mustafawi. Kita dapat berbuat kebaikan. Semuanya adalah min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surau ini juga terdiri kesannya daripada anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita bubuh nama Nuril Muhammadi, Surau Nir Muhammadi. Di pondok saya ada Ma'had Nuril Muhammadi. Kan? Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang boleh datang pada malam ni juga tersebab daripada anwarin Nabi, cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Allahu akbar. Tuan-tuan di sini belajar dah berjanji? Belajar dah berjanji? Ya tak? Ada dah tuan-tuan dah baca berjanji? Wa usalli wa usallimu ala nur. Ada kan? Depan lagi, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim, kan? Wa yusallimu ala. Baca kita ambil depan belakang sikit, sebut wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Faham tak? Faham tak? Kalau pandai lagu saja tak faham mana tak jadi. Baik, dengar baik-baik. Wa usalli wa usallimu, maksudnya kata Syekh Imam Ja'far Al-Barzanji sebut, aku mengucap salawat dan mengucap salam ala nuri, atas nur cahaya, al-mausufi yang disifatkan bitaqaddum wal awwaliyah, dengan terdahulu dan awal. Yang kita sebut tadi ni, kan,
Nur Muhammadi itulah yang awal-awal makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada dicipta semua perkara. Ini Imam Ja'far Al-Zanji sebut dah, wa usalli wa usallimu ala nuril mawsuf bitaqaddumi wal awwaliyah. Aku ucap salawat dan salam ke atas nur yang disifatkan dengan terdahulu dan terawal. Dialah yang dulu-dulu, yang awal-awal yang dicipta, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada dicipta semua perkara. Lepas tu sambung dia. Al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibah. Nur itu yang berpindah-pindah. Al-muntaqil maksudnya yang berpindah-pindah daripada orang yang terkemuka, yang hebat-hebat. Tengok, berpindah daripada Nabi Adam, orang yang hebat. Berpindah pula kepada Nabi Syis, orang yang hebat. Berpindah kepada Nabi Nuh, orang yang hebat. Berpindah kepada Nabi Ibrahim, sampailah berpindah kepada ayahna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah. Semuanya ni nama al-ghuraril karimati wal jibah. Orang yang terkemuka, orang yang hebat. Kan? Jadi di sini memberi satu gambaran kepada kita bahawa apa? Galur keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan daripada orang biasa-biasa, orang yang luar biasa, orang yang hebat-hebat. Kan? Inilah berpindah, akhirnya sampailah nur itu kepada ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berpindah pula kepada Siti Aminah, dan akhirnya nur itu keluar di dalam alam ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, bila kita kenal, bila kita mengetahui benda ni, bagaimana kita tidak kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dapat nikmat Islam, Rasulullah punca. Kita yang dapat nikmat iman, nikmat ihsan, kita dapat kenal Tuhan, kita dapat berbuat ibadat kepada Tuhan, kan? Dan kita dapat nikmat sihat badan, nikmat kesenangan, nikmat kekayaan, harta dan sebagainya, pangkat, jawatan, semuanya asbabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu benar ni, mana mungkin kita tidak mengasihi, mencintai, mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ulama, wa minal muhal an ta'rifahu la tuhibbuhu, wa minal muhali aidan an tuhibbuhu an tuhibbahu la tazkurahu. Dia kata mustahilah kalau engkau mengenali Nabi tapi engkau tidak mencintainya. Mustahilah juga kalau engkau mencintai Nabi tapi engkau tidak mengingatinya. Mustahil. Sebab seorang itu bila dia kenal, dia akan cinta kasih pada orang yang dikenali. Sebab tu pepatah bahasa kita pun ada menyebutkan, tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal, kita akan cinta kasih. Bila kita kasih, kita akan sentiasa ingat kepada dia. Cuba tengok kan, orang yang macam orang tengah hangat bercinta kan, makan pun teringat, mandi pun teringat, nak tidur pun teringat, sebab tengah hangat bercinta. Itu macam itulah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Kalau kita betul-betul mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mencintainya. Kalau betul-betul kita mencintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan sentiasa mengingatinya, iaitu dengan memperbanyakkan bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda yang menunjuk kita cinta dan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buat majlis macam ni.
Sebab majlis yang kita buat seumpama ini ialah majlis bagaimana kita nak kenal Nabi dan ataupun kita nak memperkenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Sebab ulama kata ada 5 jenis ilmu untuk kita nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjid pula di Surau Nur Muhammad ini patutnya kena ada kita pelajari 5 ilmu ini. Saya rasa ada setengah-setengahnya. Yang pertama kata ulama, ilmu untuk kita nak mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan ilmu sirah nabawiyah. Ada di sini ada mengajar dah sirah? Tak ada, kena cari. Nak kenal Nabi. Yang kedua, ilmu untuk kita nak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah ilmu dalail an-nubuwah. Ada orang ajak dalailun nubuwah. Kalau tak ada, tak lengkap lagi Nur Muhammadi. Kena bagi lengkap. Dalail nubuwah ni maksudnya dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjuk di atas kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang nabi. Kemudian yang ketiga, untuk kita nak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena pelajari ilmu Syama'il al-Muhammadiyah. Saya rasa Syama'il ada baca sini kan? Ada kan? Baca Syama'il Muhammadiyah, baca tentang postur zahir jasad tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal mulut Nabi, hidung Nabi, mata Nabi, dahi Nabi, wajah Nabi kita, 4 segi ke, bujang ke, panjang ke, bujang sirih ke, rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janggutnya ada berapa helai uban. Semua diceritakan dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bukan setakat itu saja, bahkan kita dapat mengenali bagaimana Nabi kita makan, bagaimana Nabi kita berjalan, bagaimana Nabi kita pakai pakaian, bagaimana Nabi kita tidur, bagaimana Nabi kita bermuamalah dengan umat masyarakat, bagaimana Nabi kita bercakap, berbicara, bagaimana ibadat Nabi, semuanya diceritakan dalam Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita ini nama Ummah Muhammadiyah. Barulah dinama kita ini Al-Insan Al-Muhammadi. Manusia, bangsa manusia Muhammad. Maksudnya semua kita ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makan, kita ikut cara makan Nabi Muhammad. Nabi kita berjalan, cara berjalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cara duduknya dia panggil jilsah, kan? Cara duduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diceritakan di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang keempat, untuk kita nak mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mesti kita pelajari mengenai fadail. Dia panggil fadailun Nabi. Apakah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan? Kelebihan, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu, yang terakhir, yang kelima, saya ringkaskan saja, iaitu mesti kita pelajari untuk nak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mesti kita kena mengetahui khasais dia. Khasais. Apa itu khasais? Keistimewaan atau keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita buat contoh seperti Nabi kita bila berdiri di bawah bayang-bayang bulan atau cahaya bulan atau cahaya matahari, nampak? Namakan Nabi kita tidak ada bayang-bayang.
Ini istimewa, keistimewaan. Kita ada bayang ni. Ada bayang. Nabi kita kalau berdiri di bawah cahaya bulan atau cahaya matahari, maka tidak akan ada bayang-bayang bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, asal apa tidak ada bayang-bayang? Kita kembali pada tajuk kita tadi, kerana Nabi kita itu cahaya. Cahaya bila belaga dengan cahaya, ada tak bayang-bayang? Kalau tak percaya tuan-tuan ambil berita bicik satu belah ni, lepas tu pegang pula satu lagi belah ni, belaga dengan cahaya ada tak wujud bayang-bayang? Tak akan ada bayang-bayang. Sebab Nabi kita Nur Muhammadi. Nabi kita cahaya, tak akan ada bayang-bayang. Dan lagi pula cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih power, lebih kuat lagi daripada cahaya bulan, lebih kuat lagi daripada cahaya matahari. Sebab itu bila dia berdiri di bawah cahaya bulan tak akan ada bayang, sebab cahayanya lebih kuat lagi daripada cahaya bulan. Kalau dia berdiri di bawah cahaya pancaran matahari, maka tidak akan ada bayang, kerana cahayanya lebih kuat lagi daripada cahaya matahari. Itu satu contoh. Contoh yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, lalat tak pernah hinggap. Lalat tak pernah hinggap atas bajunya. Lalat tak pernah hinggap atas badannya. Lalat tak pernah hinggap. Sebab apa? Lalat ni dia suka benda-benda yang busuk. Nabi kita tidak ada busuk. Nabi kita harum, jasadnya seperti kasturi. Sebab tu Nabi kita kalau pegang satu orang budak, kepala budak ni akan bau kasturi beberapa hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lalu satu lorong tu akan bau harum kasturi. Tapi bukan Nabi kita pakai kasturi. Kita pakai minyak tangan, sapu lemak kat tangan, lagi orang cium bau kasturi. Kalau tak bau busuk. Nabi kita tak pakai kasturi, tapi bau kasturi. Ini khasais, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara keistimewaan Nabi lagi saya sebut 3 ya. Antara keistimewaan Nabi kita boleh nampak di belakang tanpa menoleh ke belakang. Seolah-olah di belakang Nabi kita ni ada mata, boleh tengok. Kita tak nampak lah, tengok beradab ni belakang tak nampak ada apa. Tapi Nabi kita keistimewaannya boleh nampak di belakang. Banyak lagi khasais Nabi ni. Cumanya tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, saya nak bawa benda ini hanya bila kita pelajari 5 jenis ilmu yang disebutkan tadi. Sirah Nabawiyah, Dalailun Nubuwah, Syama'il Muhammadiyah, dan Fadailun Nabi. Khasais 5 ini bagi ilmu untuk kita nak kenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal dia, apa hasil? Kita akan jatuh cinta, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta dan kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apa jadi? Kita akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ingat kepada dia. Kita akan banyak bersolawat ke atasnya. Kita akan ikut cara hidupnya, cara semua. Kan? Saya nak bawa satu contoh, misal. Contohnya banyak, tapi nak bawa satu ya, nak ringkaskan masa dan waktu. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia ni tak pernah suka kepada buah labu. Tahu dah buah labu, kan? Buah labu. Tak suka buah labu. Jangan kita lah. Ada di antara kita tak suka buah labu. Tak suka buah labu. Dia suka buah temikai dan sebagainya. Itu satu contoh. Tiba-tiba Sayyidina Anas ni lah orang yang paling suka kepada buah lembu. Kerana apa?
Kerana satu hari dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a fi hawlil qas'ah. Dia kata satu hari aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni duk kutip buah labu ni di sekeliling pinggan. Maksudnya faham tak tuan-tuan? Kutip buah labu sekeliling pinggan. Contohnya lah, ini pinggan. Dalam pinggan ni penuh dengan buah labu. Nabi kita makan habis lah. Lepas tu ada saki baki yang duduk dekat ke tepi pinggan. Tu panggil kutip. Faham tak? Tu kutip. Mana dia makan habis lincin. Nabi kita suka pada buah labu sampai tera tu. Jadi Sayyidina Anas tengok takjub. Nabi suka pada buah labu. Dia kata aku ni tak suka pada buah labu. Tapi kerana Nabi tu suka pada buah labu, aku suka kepada apa yang Nabi suka. Aku pun suka pada buah labu. Macam itulah tuan-tuan. Kalau kita ini betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena suka apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suka sembahyang berjemaah tak? Suka. Tuan-tuan suka tak berjemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka baca Al-Quran. Tuan-tuan suka tak baca Al-Quran? Jawab sendirilah. Apa lagi yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu baru namanya kita ni betul-betul insan Muhammadi. Orang yang betul-betul dibangsakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia suka kepada orang miskin. Tuan-tuan suka ada pada orang miskin? Kan dalam berjanji sebut yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi suka pada orang fakir miskin. Bahkan Nabi kita duduk bersama dengan orang fakir miskin. Tuan-tuan suka duduk dengan orang kaya kan? Rasulullah dia duduk dengan orang miskin. Dan dalam berjanji sebut yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi suka pada orang miskin, orang fakir. Nabi kita duduk dengan orang miskin, duduk bersembang sekali, bergaul sekali. Kita bila tengok orang miskin, yang tak layak duduk dengan aku, tak boleh duduk sini. Itu bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian daripadanya. Satu contoh yang lain kita ambil pula Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Dia tak pernah makan buah watermelon, buah temikai. Imam Ahmad tak pernah makan buah temikai. Orang tanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, kenapa engkau tak makan buah temikai? Imam Ahmad kata, aku tak makan buah temikai sebab aku tak tahu cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan buah temikai. Cuba tuan-tuan fikir. Tuan-tuan suka makan temikai? Suka kan? Bahkan jadi basuh mulut kan? Nak basuh mulut, suka. Imam Ahmad tak makan buah temikai. Bukan dia tak makan buah temikai, bukan tak ada, bukan kerana tak ada buah temikai tu. Buah temikai banyak. Betikh dipanggil, kan? Betikh, buah temikai. Kalau orang Arab Saudi dia panggil hab-hab. Hab-hab tu buah temikai. Kalau bahasa Pusara panggil betikh, buah temikai. Jadi dia panggil dia kata pasal apa tak makan? Dia kata kerana aku tak sampai hadis Nabi menceritakan bagaimana Nabi kita makan buah temikai, bagaimana Nabi kita belah buah temikai. Sampai teratu kita belah ikut dah. Dan saya dulu masa tak reti, bukan saya belah, saya tebuk. Tahu tebuk? Jangan orang tebuk derian kan. Perak ke tu, perak ke ni, perak ke tu, ambil orang keluar seketul. Kak makan. Masa kita tak reti zaman jahiliyah tu.
Kita bila belajar, baru tahu cara sunnahnya. Nak belah buat mikai ni, kena tak sebiji, belah setengah. Kan? Lepas tu ambil sebelah kanan. Lepas tu belah pula, ambil belah kanan. Makan sebelah kanan semua. Itu cara sunnah. Tapi hadis tu tak sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu oleh kerana tak sampai hadis tu, dia tak makan buah temikai. Kerana takut menyalahi bagi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Inilah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kan, untuk kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana saya sebutkan tadi, disebutkan oleh ulama bahawa kita kena pelajari 5 jenis ilmu yang disebutkan tadi. Insya-Allah bila kita kenal Nabi, kita akan cinta Nabi. Bila kita cinta pada Nabi, kita akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sentiasa bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di akhirat kelak apa hasilnya? Hasilnya ialah jannah. Nabi kita bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta dan kasih kepada aku, dia akan bersama dengan aku di dalam syurga. Hadis yang sahih menyebut, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai, dia kasihi. Kalau kita cinta dan kasih kepada Rasulullah, insya-Allah kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Oleh itu, kesimpulannya, jadikanlah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatasi, melebihi daripada cinta kita kepada telefon, cinta kita kepada rumah banglo, cinta kita kepada anak isteri kita dan juga selainnya. Insya-Allah bila kita letak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatasi lebih daripada mencintai yang lain. Di situlah tuan-tuan miftah. Di situlah bagi anak kunci bagi setiap kebaikan. Di situlah anak kunci bagi setiap keberuntungan. Di situlah anak kunci bagi setiap kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah miftahu kulli sa'adatid darain. Anak kunci bagi setiap kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Rasulullah itu adalah miftahu kulli babi khair. Bagi anak kunci bagi setiap pintu kebaikan. InsyaAllah bila kita ikut sunnah Rasulullah, di situ ada kebaikan. Masalahnya sekarang kita sembahyang kena jarak jauh. Macam mana nak ikut? Allahu Akbar. Tak apalah, dalam masa PKPB ni kan, lepas ni kita kena ni balik lah, kena rapat-rapat balik kan. Jangan duduk sengang habis PKP je, kena senang balik. Takut benda ni akan terbawa-bawa selama-lamanya. Ingat, itu bukan sunnah kan. Yang sunnahnya rapat-rapatkan soft. InsyaAllah lepas ni lah, ni kita duduk dalam panggil pantang, kena pantang lah Zat. InsyaAllah. Baik. Baik. Jadi tuan-tuan boleh faham pun apa yang saya nak sampaikan di situ ialah kita meletakkan kecintaan kepada Rasulullah, ikut Rasulullah itu insya-Allah selamat dunia dan juga akhirat. Kerana Rasulullah itu juga disebut sebagai Babullahil A'zam, pintu Allah yang teragung. Kita nak sampai kepada Allah, pintunya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dapat redha Allah, mesti pintunya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah begitu. Mudah-mudahan sedikit tazkirah yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat pada kita kesemua dan juga menjadi bekalan untuk kita hidup untuk nak meraih cinta Allah dan juga Rasulnya, seterusnya mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadza
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlanjur lidah cakap terlajak kan. Agak bahasa yang kesat sikit kan, minta maaf lah atas kekurangan daripada pihak saya ini. Terima kasihlah kepada ahli jawatan kuasa surau sudi menjemput saya orang hutan ni. Duduklah hutan Gajah Taya lah, masuk dalam bandar. Allah Maha. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz apa yang disampaikan Ustaz. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ya. Terima kasih Allah. Terima kasih dari InsyaAllah nanti kita jemput lagi kena ada apa? Ada kelapangan. InsyaAllah kita akan jemput tak 10 kali. Mereka masih kita surau kita ni. Terima kasih kepada Ustaz.